Selamat sejahtera, saya Muhammad Fikri dari kelas 4 UKM ingin menerangkan tentang memancing. Memancing ni seperti yang kita tahu, mata kail, umpan yang diletakkan pada mata kail yang tergantung pada tali dan dilaburkan ke dalam air. Mancing ni mempunyai dua jenis yang saya tahu. Contohnya bottom. Bottom ni melabuhkan umpan ke dalam air dan menunggu ikan makan. Seterusnya casting. Casting ni menggayakan umpan mati seakan-akan hidup. Itu dia. Permulaan untuk memancing kita memerlukan mesin. Mesin yang sesuai untuk permulaan adalah saiz 2000 hingga 4000. Saiz tersebut boleh menggulung tali sebanyak 100 meter. Kita bagi joran pula. Joran yang sesuai untuk permulaan adalah 6 hingga 7 kaki yang bersesuaian dengan mesin saya cakap tadi, yang paling sesuai. Beban yang kita perlu pilih untuk saiz tersebut adalah 10 hingga 20 pound yang boleh mengangkat ikan seberat 8 hingga 9 kilo. Seterusnya kita pergi kepada tali. Tali ada dua jenis, tali tangsi dan tali benang. Tali tangsi tak tahan lama, bila lama dia akan rosak dan akan berkusut menyebabkan menyebabkan mesin tidak kemas dan balingan tidak sempurna. Tali benang ni tahan lama dan dia lebih berat berbanding tali tangsi dan balingan boleh pergi lebih jauh. Itu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ilham Fuadi bin Saluddin dari 4 UKM. Saya akan membentangkan kesan-kesan akibat tidur lewat. Kesan-kesan tidur lewat memberikan impak yang negatif. Antaranya, kesan ini menyebabkan akibat kita tidur lewat, kesan badan kita akan berasa penat dan sekaligus menyebabkan sistem imunisasi badan mendapat impak negatif. Muka kelihatan penat, otak tidak cerdas, akan mengganggu harian kita, terganggu akibat badan kita berasa sangat letih. Kesan ini sering terjadi kepada remaja di kalangan kita. Langkah-langkah untuk mengatasi kesan ni, kita kena sebelum tidur elakkan makan 2 jam sebelum. Macam selalu tidur lewat? Main game, tengok TV, tengok bola, sekolah awet. Jadi apa kesan dia bila dia dah tidur lewat, kita bangun awal datang sekolah, apa jadi? Mengantuk, kurang fokus dalam pembelajaran, sering tidur dalam kelas, susah untuk fokus lah. Macam ilham tu lah. Pasal kita tidur awal lah. Kita boleh tambah? Kesan langkah-langkah kita perlu antaranya menggunakan wangian aromaterapi, mendengar muzik, makan makanan seimbang, tidur jika manusia secukup-cukupnya perlu tidur 8 jam, kanak-kanak perlu lebih daripadanya, seelok-eloknya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Adam bin Musa, saya dari kelas 4 UKM. Saya ingin membentangkan tajuk saya bercucuk tanam. Bercucuk tanam adalah kegiatan yang sangat berfaedah. Kita dapat menanam pelbagai jenis tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan pokok bunga.
Selain itu, kita juga dapat memungut hasil tanaman kita. Kita tidak perlu membazir wang membeli sayur-sayuran di kedai. Kita dapat memungut hasil tanaman dan terjamin kebersihannya. Kita juga dapat menjual hasil tanaman di pasaran. Wang yang diperoleh dapat menampung keperluan keluarga. Selain itu, kebangkitan ekonomi berkait rapat dengan pertanian. Pendek kata, hidup tidak dapat diteruskan tanpa pertanian. Itu je aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ismail Daniel bin Zarawi, bersekolah di SMK Berpecah, kelas 4 UKM. Ingin menceritakan tentang kepentingan internet. Seperti yang anda tahu, kepentingan internet semakin meluas di seluruh dunia. Dengan menggunakan internet, kita dapat berhubung bersama ahli keluarga dan kawan-kawan. Kegunaan internet sangat penting untuk mencari maklumat. Dengan adanya internet, kita lebih mudah untuk mendapatkan maklumat dan berhubung bersama keluarga dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Nama saya Yin Wensheng dari kelas 4 UKM. Saya sekolah di SMK Berpecah. Tajuk yang saya akan membincangkan ialah menjaga kebersihan. Cara menjaga kebersihan. Tajuk yang akan saya bincangkan ialah cara menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan amat penting dalam kehidupan kita. Cara pertama ialah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Kita boleh menggunakan shampoo untuk mencuci rambut untuk mengelakkan kutu. Kita juga boleh membersihkan badan, membersih semua anggota badan membersihkan semua anggota badan dari hujung kepala hingga hujung kaki. Cara kedua ialah memakai pakaian yang bersih. Jika kita kotor dan busuk, kawan-kawan kita akan menjauhi kita. Cara ketiga ialah memotong kuku yang panjang. Kerana kuman-kuman mudah membiak di kuku yang panjang kita. Bukan sahaja kita menjaga kebersihan kita. Selain itu, kita boleh kita juga boleh membersihkan tempat tinggal kita kerana boleh menunjukkan imej dan personaliti kita. Pendek kata, menjaga kebersihan ialah asas kehidupan. Kerana apa jadi kalau badan bersih? Tidak mudah mendapatkan penyakit. Jika kita tidak mendapat penyakit, akan hidup dengan ceria. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera pada rakan dan guru. Tajuk saya pada hari ini, Nama siapa bang?
Nama saya Muhammad Amir Zikri Benzari daripada kelas 4 UKM. Saya ingin menceritakan tentang kesan-kesan pengambilan dadah. Orang yang mengambil dadah akan merasa dalam alam lain dan hayal. Lepas tu ia akan memberi kesan kepada penagih kerana susah mendapat kerja. Lepas tu penagih akan mudah marah dan senang mendapat penyakit seperti rancang gigi dan mandul. Kesan penagih juga memberi kesan kepada keluarga. Nama keluarga akan tercemar dan keluarga akan dipandang rendah oleh masyarakat. So, negara juga turut terkesan kerana jika ramai penagih, negara akan tidak aman. Macam mana? Dah, cikgu. Langkah-langkah kita nak menangani supaya kurangkan penagih dadah di kalangan rakyat Malaysia. Kita harus mengadakan kempen mencegah dadah supaya ramai orang tahu secara mengelak daripada terjebak dalam penagih dadah ini. Itu penyalahgunaan dadah. Jangan penyalahgunaan dadah. Itu apa? Ibu bapa macam mana? Apa peranan ibu bapa? Ibu bapa perlu mengawasi anak-anak supaya tidak terjebak dalam golongan penagih dadah ini, kerana ia akan merosakkan hidup. Harapan saya supaya rakyat Malaysia tidak terjebak dengan golongan penagih dadah ini, penyalahgunaan dadah, kerana ia akan merosakkan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Misbahul Munir bin Mat Yusof dari kelas 4 UKM, bersekolah di SMK Ampang Pecah. Hari berdirinya saya di sini mahu membincangkan topik tentang e-sport atau lebih dikenali dalam bahasa Melayu e-sukan. Seperti yang anda tahu, e-sukan ni ada bermacam-macam jenis sukan. Contohnya seperti badminton, pingpong, sukan renang, bola sepak dan lain-lain lagi. Tapi saya akan menyentuh tentang topik e-game ataupun permainan video. Seperti yang anda tahu, permainan video ni di kalangan masyarakat mereka sangat tidak menyukai kerana bagi mereka main game ini ialah suatu perkara yang buruk ataupun membuang masa. Tapi adakah anda tahu main game ni juga boleh mendapatkan pendapatan dalam bermain game. Pada 2019 di Amerika Syarikat, seorang pemain bernama Buga telah mendapatkan 3 juta USD kali dengan 4 bersamaan dengan 12 juta ringgit Malaysia. Seperti yang anda tahu, Malaysia memang tidak suka bermain game, tapi pada 2018 satu tim Malaysia itu bernama Lapa Esport Gaming telah dihantar oleh pasukan Malaysia tu ke Asia Southeast Championship dan mendapatkan top 10 dalam pertandingan tersebut.
Pada 2019, satu tim lagi telah tercipta pada di Malaysia dan memenangi dalam kejuaraan Mobile Legends. Pada 2020 pula, 2 tim Malaysia telah dihantar ke PMWL tu PUBG Mobile World League dan 2 tim dari itu mendapatkan top 10 dalam pertandingan tersebut. Harapan saya pelapis sukan permainan video ini dapat lebih aktif dalam permainan ini tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Al-Mashraf bin Kamal Arifin dari kelas 4 UKM. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang seniman agung negara. Kita rakyat Malaysia mesti kenali P.Ramlee, tapi mungkin setengah yang tidak mengenalinya. Jadi nama sebenar P.Ramlee ialah Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Dilahirkan pada 11 Mac 1927. Beliau berasal daripada Pulau Pinang. Beliau sangat mahir dalam lakonan, mengarah, menulis lagu dan main muzik. Antara karya-karya filem yang ramai tahu adalah Hujan Lapuk, Anak Ustaz Ali, Ibu Mertuaku, Tiga Abdul dan lain-lain. Banyak filem yang P.Ramlee buat berpusat di Singapura. Antara syarikat-syarikat filem yang terlibat adalah Malay Film Production, Chris Film dan Cat Hay Film. Beliau telah berjaya menghasilkan 104 filem dan 66 buah lagu. Kenapa kamu suka cerita Tan Sri P.Ramlee? Sebab dia banyak mengajar macam nilai murni, kenali bangsa-bangsa Melayu dulu, banyak nasihat dan pengajaran. Dah ada lagi nak tambah? Saya harap akhir kata kita sebagai generasi muda janganlah lupa tentang asal-usul Melayu dan mengamalkan budaya-budaya barat dalam hidup. Dan janganlah lupa tokoh-tokoh dan pelakon-pelakon lama seperti P.Ramlee, kerana jika tidak diingati, generasi akan datang tidak akan tahu kewujudan P.Ramlee dan filem-filem dan lagu-lagunya. Sekian. Terima kasih.
Selamat sejahtera, nama saya Konsini dari 4 UKM. Saya bersekolah di SMK Ampang Pecah. Tajuk yang saya akan membincangkan pada hari ini ialah cara-cara mencegah diabetes. Pada masyarakat kini, penyakit diabetes ialah salah satu penyakit yang normal. Penyakit ini dijangkiti oleh semua peringkat umur walaupun budak-budak. Oleh itu, kita mestilah mencegah penyakit ini melalui kehidupan kita. Cara yang pertama ialah kita perlulah menjaga berat badan ideal, iaitu kerana kelebihan berat badan adalah penyebab diabetes yang paling penting. Contohnya, kita boleh membuat senaman seminggu 4 kali untuk mengurangkan berat badan. Seterusnya, cara yang kedua ialah selalu aktif secara fizik boleh juga mencegah diabetes. Otot yang selalu bekerja lebih keras akan meningkat kemampuan untuk menggunakan insulin dan glukosa. Selain itu, cara yang ketiga ialah makan makanan yang sihat. Sentiasa makan makanan yang berkhasiat seperti memilih biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan, kerana khasiatnya sangat penting kepada badan kita. Di samping itu, cara yang keempat ialah temui doktor untuk mendapat pemeriksaan tekanan darah, glukosa darah dan kolesterol darah untuk mendapat tahu kesihatan diri sendiri. Akhir sekali, badan sangat penting kepada kita. Jagalah badan pada setiap masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zulaika binti Nur Afendi dari kelas 4 UKM. Okey, tajuk saya hari ini adalah sukan badminton. Sebab saya pilih tajuk ni kerana ayah saya sangat suka bermain badminton. Jadi apabila saya tengok dia bermain, saya turut suka. Saya turut suka tengok cara dia bermain. Idola ayah saya ialah, semua orang tahu, adalah Lee Chong Wei. Okay. Jadi saya pernah pergi ke tempat yang saya bermain badminton dan saya tengok semua orang main kat sana. Memang saya tengok memang seronok, memang menyeronokkan lah sebab kita dapat bermain lasak-lasak, lepas tu berpeluh. Lepas tu cara teknik dia pun memang kalau kita belajar, kita memang tahu banyak teknik dia. And kita memang akan rasa teringin nak belajar lah. Lepas tu alatan dia, raket dengan bola dia. Apa orang panggil? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Lepas tu janganlah banyak. Lepas tu apa? Ayah saya memang setiap minggu akan bermain badminton lah, dalam 3 hari seminggu macam tu, setiap malam. Lepas tu bila saya balik pula, apa nama dia tu? Lepas tu apa? Lagi? Sekejap. Lepas tu bila setiap kali petang, kalau berada di kampung, saya memang akan main badminton dengan sepupu ataupun saudara mara. Dan memang itulah yang saya suka sejak dulu. Dah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sadatul Nadira binti Amir Arifin dari kelas 4 UKM bersekolah di SMK Ampang Pecah. Okey, tajuk hari ini saya akan membentangkan amalan pemakanan seimbang. Okey, mula saya akan terangkan maksud makanan seimbang. Pemakanan yang seimbang ialah pemakanan yang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak dan garam pada kadar yang betul. Kepentingan ialah untuk mengurangkan kadar obesiti di Malaysia dan mengelakkan penyakit berbahaya seperti kencing manis dan darah tinggi. Keburukan ialah keburukan yang kita tak amalkan amalan pemakanan seimbang ialah menjadi obesiti dan mendapat penyakit berbahaya. Okey, saya akan kongsi tips untuk tips pemakanan yang sihat. Memula kita banyakkan pemakanan sayur-sayuran, kurangkan gula dan garam. Terima kasih. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru dan sahabat-sahabat saya.
Pada pagi ini saya Nurul Intan Halisha Sofia, kelas 4 UKM, sekolah di SMK Upecah, ingin membincangkan tentang bagaimana cara normal hidup baru. Seperti yang anda tahu, seluruh negara telah dilanda wabak COVID-19 yang sangat membahaya dan membimbangkan sehingga meragut ramai nyawa. Setelah pihak KKM berjaya mengawal wabak ini dan sekarang wabak ini semakin berkurangan di negara kita. Kita perlulah mematuhi SOP-SOP telah ditetapkan seperti menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter dari individu yang lain. Kita mestilah menjaga kebersihan diri seperti kerap mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan sanitizer. Apabila anda keluar daripada rumah atau balik tempat kerja, anda perlu mandi. Kita perlulah memakai topeng muka apabila keluar rumah. Elakkan diri daripada tempat yang sesak, tempat tertutup dan tempat ramai orang. Konklusinya, kita perlulah mengelakkan diri daripada keluar rumah jika tak ada urusan penting. Saya mewakili pihak KKM ingin mengajak anda semua supaya mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan dan mematuhi dan menjaga kebersihan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Umar Wardina binti Kamil daripada kelas 4 UKM ingin membincangkan tentang topik cara-cara mencegah masalah kemurungan. Kemurungan ialah keadaan di mana seorang hilang tumpuan, tidak bersemangat dan sebagainya. Kemurungan ini terbahagi kepada terdapat lebih daripada satu, iaitu kemurungan lepas bersalin, kemurungan bipolar dan kemurungan akibat sakit. Bercakap mengenai kemurungan bipolar ini, dia adalah penyakit, bipolar ini dia mengganggu aktiviti seharian kita. Macam susah kita nak fokus kerja, hubungan kita dengan keluarga semua, dengan rakan-rakan. Macam mana nak mengatasi masalah kemurungan? Kita kena mendapatkan bantuan dengan lebih awal. Kita kena, subhanallah, lagi anda nak yang saya faham. Okey, kalau nak cegah masalah kemurungan seperti penyakit bipolar ni, kajian ada mengatakan baru-baru ini penyakit bipolar ni bila kita terdedah kepada cahaya matahari pada waktu tengah hari,
dia dapat membantu kita untuk pulih dengan sedikit daripada Cahaya matahari lah. Daripada cahaya matahari. Kesimpulannya? Okey, kesimpulannya kita haruslah mencegah masalah kemurungan ini dengan lebih awal agar penyakit ini tidak akan mengganggu aktiviti harian setiap individu yang ada masalah penyakit kemurungan ni. Sekian, terima kasih. Umatik, saya dari Ambak Pecah 4 UKM. Tajuk hari saya ialah gotong royong. Gotong royong sangat penting kerana boleh menjaga kebersihan diri, rumah atau sekolah. Gotong royong ada banyak kerja. Ada menyapu lantai, mengelak tingkat atau lain-lain. Kita buat gotong royong mesti membersihkan longkang dan sapu untuk mengelakkan nyonya. Gotong royong boleh mengajar kita bekerjasama kerana buat kerja sama kawan atau murid-murid. Kita mesti gotong royong kerana gotong royong boleh menjaga kebersihan diri. Ada apa lagi nak tambah? Betul. Sekian. Sekian, terima kasih.